Ismail sehat. Alhamdulillah semua sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang ni dekat mana? Sekarang kebaikan dah balik kampung Ustaz. Oh ya ke? Boleh balik kampung ke? Bukan tak boleh balik kampung ke? Sebab balik tu sebelum PKP lagi lah. Oh, tak apa, ada alasan tak apa. Hmm. Sebab Allah. Allah. Okey, ya. Apa kita? Okey, insyaAllah malam ni kita ada satu bicara lepas. InsyaAllah bicara dia yang bertajuk siapa Allah di hatiku. InsyaAllah mungkin tajuk malam ni lebih kepada tasawuf lah. Masya Allah, tabarakallah. Yang berkaitan dengan ihsan. Okey, sebelum tu Ustaz, sukalah kita untuk berkati bicara kita pada ni, kita buka dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin rabbal alamin. Okey, yang pertama sekali mungkin sebelum kita mula dulu, orang kata kalau tak kenal kena ta'aruf Ustaz. Betul? Okay. Betul. Janganlah macam formal sangat. dah macam program Tanyalah Ustaz ni. Biasa. Okey. Lagi Tanyalah Ustaz lah. Okey. Mungkin sebelum tu saya nak panggil Aiman ke Raja boleh panggil Raja boleh, Aiman boleh, tapi biasa orang panggil Aiman lah. Aiman lah. Okey, insya-Allah. Allah Akbar. Okey. Yang pertama sekali Ustaz ni yang boleh dikatakan seniana lah. Sebab Ustaz pun bekas graduate UST Ustaz. Mantan. Dawa. Dah. Betul. Ya, betul. Dan pun kata salah seorang pendek tanya Ustaz TV9 Ustaz tu yang jadi macam formal pula Ustaz. Alhamdulillah sikit. Alhamdulillah. Itulah. Okey, mungkin kita boleh ke soalan yang pertama Ustaz, boleh? Betul, boleh. Boleh. Okey, macam Ustaz santai juga, saya pun santai juga. Okey, yang pertama sekali santai. Okey, berkaitan dengan tajuk kita ihsan. Ihsan ni boleh kata orang kata satu daripada agama yang mana dalam hadis kita boleh tahu lah ihsan, jangan kita boleh tanya kepada ihsan kepada Nabi mengenai apa ihsan. Okay, Nabi beritahu ka'annaka ta'budallah illam yaraka. Okay, ini kamu beribadah kepada Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kepada kamu. Okay, mungkin Ustaz boleh kupaskan sikit konsep lah apa yang dimaksudkan dengan konsep ihsan dan apa yang dimaksudkan juga dengan berkaitan dengan hadis Nabi yang beritahu seolah-olah kita beribadah ni kita nampak Allah SWT. Tafadhal. Ya, teruskan. Ada orang kata angin. Okey, jap. Okey. Bunyi kita. Dia kata suara siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Suara Aiman terputus-putus Oh. Okey. Suara saya terputus-putus tak? Suara saya okey tak? Kepada yang nampak yang tengah live, suara saya okey ke tak okey? Tolong komen sikit. Saya perlukan 3 orang untuk komen. Adakah suara okey ke tak okey? Kita ada lebih kurang 28 orang. Ahlan, saya tengah tunggu untuk respon daripada korang. Adakah sound kita okey ke tak okey? Okey, seorang lagi. Okey, cantik Nita Cahaya. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Saya sangat gembira untuk bersama-sama dengan adik-adik saya daripada Sekretariat Pendakwah Muslim Malaysia SPMM. SPMM ni dia abang dia adalah SPM dan adik dia adalah STAM. Allah SWT Muhammad. InsyaAllah tabarakallah. Malam ni kawan-kawan sekalian, kita nak cerita berkenaan dengan ihsan siapa Allah Subhanahu Wa Taala di hatiku. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum korang nak pergi dengan lebih lanjut, korang kena kenal dulu apakah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni apakah dia dan apakah kaedah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dua kalimah yang selalu buat orang pening, iaitu perkataan yang disebut sebagai zat ataupun sifat. Tahu? Dua benda ni orang selalu pening. Apalah Ustaz dia? Asal masuk tauhid je mengajar zat. Asal masuk tauhid je mengajar sifat. Saya nak beritahu dia Allahumma salli ala Muhammad. Satu orang yang belum mahir bab zat dengan bab sifat, memang dia akan mustahil untuk faham ataupun kenal Allah Subhanahu Wa Taala. So sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad. Zat stam pun masuk zat. Allahumma salli ala Muhammad. Akhir sekali saya nak ceritakan sampai satu tahap. Zat ni apa? Zat ni untuk diberi faham tak jadi masalah. Zat ini untuk diberi faham. Kalau saya nak kata kalimah Allah, wa ismul zati wa yajibul wujudil ma'budi al-mustaghna min kulli masya wal mustaqirun min kulli ma'adha. So saya akan jadi macam kelas ataupun buat untuk orang-orang masjid faham. Tapi untuk live ni saya nak bagi tahu, untuk kalimah zat, kita boleh faham bahawa zat tu adalah jasad untuk manusia. Jasad istilah tu untuk manusia, ada diri. Tetapi kalau Allah, diri Allah kita tak panggil jasad. Kita tak panggil jasad. Ini untuk faham orang awam. Kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat. Sebagai zat. Dan kenapa kita panggil Allah sebagai zat? Sebab Allah bukan jasad, Allah bukan ada badan macam kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sama langsung dengan mana-mana makhluk. Sebab itu saya nak bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad dalam hadis sahih Nabi sebut dengan kalimah yang sangat jelas dengan isim nafi. Isim nahi. Nabi sebut dengan dia kalau disebutkan la tak apa. Tapi kalau laisa dua kali ganda daripada kalimah la, bermaksud laisa tatafakkaru. Ingat kalau dalam kita belajar wazan, kalau kita belajar ilmu wazan dalam masalah sharaf, kalau isim nahi kita kena panggil la. Da'i mai datang alami untuk insya-Allah. Kalau kita panggil la ada mesti huruf ta lepas tu. Kalau la tatafakkaru, kita tak boleh la tatafakkarun. Itu salah, itu mengarut. Jadi kalau kita ambil saraf, kita tengok wazan. Wazan dia bagi isim nahi, untuk isim nahi dia kena ada lam alif dan tatafakkar ataupun tatafakkaru. Itu baru betul. Kalau orang kata la tatafakkarun, orang tu memang confirm salah daripada sudut nahu dan sarafnya. Okey. Jadi kalau kita sebut la tatafakkaru bizatillah walakin tatafakkaru bihulqillah. Dan sekalian, kita nak kenal Allah, kita tak perlu untuk bayang Allah macam mana. Tak perlu sama sekali untuk bayang Allah. Nabi Muhammad SAW tak pernah ada riwayat Nabi sebut Allah tu berjasad. Dan tak pernah ada Nabi sebut Allah tu senyum manis sekali. Tak pernah ada Nabi sebut Allah itu badannya, mukanya kaca, wajahnya handsome. Allahumma salli ala Muhammad. Dan tak pernah, dan kita tak boleh kata kalaulah dunia ni handsome, agak-agak Allah tu handsome tak? Mesti lagi handsome daripada Fatah Hamid. Contoh, ada satu orang sebut, dia tunjuk gambar perempuan yang cantik. Dia tunjuk orang cantik. Ni, cantik tak? Yang ni bukan gambar perempuan. Ini mesej daripada MKN. MKN ni adalah kasih dia. Setiap hari dia mesej saya. Sweet gila. Contoh ada seorang ni dia sebut, dia tunjuk, nampak tak gambar perempuan ni? Cantik tak? Cantik. Inilah Allah. Tak boleh macam tu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sekali cantiknya Allah sama dengan cantiknya makhluk. Kalau kita sebut jamala ataupun jamilun ataupun jamilah, Allahumma salli ala Muhammad, yang diistilahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cantik Allah bukan dengan rupa paras Allah. Ada orang cantik sebab dia ada lesung bibir. Ada orang cantik sebab dia pandai bergurau. Ada orang cantik sebab dia nampak mukanya tu titik kemerah-merahan, Aisyah Humairah. Ada orang dia punya wajah macam bentuk bunga. Ada orang cantik sebab hidung dia lurus macam timun. Contoh, contoh timun lurus dia, muka dia punya telur pula macam mata pula. Mata dia macam telur. Keluar je cantik besar macam tu. Okey, itu cantik manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali ada larangan bagi satu orang yang tasawur ataupun surah
tasawur ni ataupun surah ini adalah menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala wa ra ataupun surah. Bila kita sebut tasawur, itu adalah gambaran. Kalau orang kata tasawuf Islam, bermaksud gambaran terhadap Islam. Raja okey okey, muka jangan macam dalam kuliah sangat lah. Tasawuf. Okey. Okey. Jadi sebab itu orang Cina dekat sekolah-sekolah kat mana-mana dia ambil tasawuf Islam. Tak apa. Orang India bila masuk SPM dia ambil tasawuf Islam. Tasawuf Islam dia bermaksud daripada gambaran Islam yang menyeluruh, bukan tasawuf Islam. Kalau tasawuf lain, tasawuf daripada kalimah sufi sofa, ataupun ulama sinonimkan dengan abiyadun. Abiyad ni apa raja? Putih. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi abiyadun ataupun baydun ni putih, disinonimkan dengan sofa sufiyun, iaitu bermaksud orang-orang yang tasawuf ini jalan dia lurus, jalan hatinya itu bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja dia punya muka dah macam muka budak-budak dekat tengah belajar tau. Okey. Allah Subhanahu Wa Muhammad kan. Geram dia muka angguk-angguk Allah Subhanahu Muhammad. So okey, tapi kalau mungkin sebab raja dia tengok ustaz dekat tajalah ustaz. So kalau kat tajalah ustaz memang a little bit formal lah kan. Tapi kalau kat sini ustaz akan tarik macam mana dan ustaz akan perbahaskan. Maaf muskilah tak apa. Okey, last kali bila kita tengok wazan tu dia terus sebut isim nafi, isim nahi. Bila kata isim nahi, Tuhan Nabi sebut laisa tatafakkaru, maka jangan kamu bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh langsung kita kan bayang. Ustaz, habis tu macam mana saya nak yakin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, ada orang kata ustaz, saya tak boleh nak yakin nak beribadah ustaz. Saya tak boleh ustaz. Allah Subhanahu Wa Muhammad. Saya takkan boleh beribadah. Ustaz siapa nak ajak saya beribadah? Saya tak kenal ustaz. Saya tak undi ustaz. Contoh lah. Saya takkan duduk diam makan superi. Contoh dia cakap macam tu. Saya tak kenal awak kan. Contoh. So apa yang kita nak kata Allah Muhammad, apa yang kita nak kata sekarang ni, kalau kita kaedah dalam agama bukan yakin baru ibadah. Dalam agama wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dia? Wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ke atas kamu keyakinan. Mana ada di sekolah rendah kita belajar keyakinan? Ada? Tak ada guru yang boleh ajar kita keyakinan. Tak ada. Tiada guru yang boleh transfer. Aku dah yakin ni dah kau ambil keyakinan aku. Contohlah ustaz buat kelas keyakinan. Yakin untuk apa? Yakin aku tak. Yakin itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya'tiyaka daripada kalimah ata ataupun datang. Kita tak sebut ja'a, pergi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut hatta ya'tiyakal yaqin, bermaksud keyakinan adalah perkara yang mendatang. Okey, laju okey Laju okey. Bermaksud keyakinan adalah perkara yang mendatang, bukan keyakinan perkara yang berpergian. Apa maksudnya? Bukan kita pergi mencari yakin, bukan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita untuk berjumpa dengan Allah, wasilah yang pertama adalah wa'bud ataupun abdu, ataupun itu kalau isim disebut sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang sangat-sangat jelas pada hati. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, bila kita kata ihsan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, apa yang disebutkan oleh Aiman tadi, dia kata melalui satu kitab disebut Allah Subhanahu Wa Taala ihsan itu sama juga dalam kitab Hadis Jibrailiyah karangan Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, Syekh Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad Syekh Mustafa Bugo, ketika mana dia mensyarahkan dalam kitab tersebut macam mana kekuatan ataupun ihsan itu adalah dia beribadah, dia rasakan macam Allah Ta'ala perhati dia ataupun dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana nak hilangkan membayangkan Allah? Sekejap Haikal, Ustaz akan jawab ni soalan ni. Ustaz akan jawab soalan ni, tapi kita nak bagi clear untuk soalan dulu. Tapi bagus soalan ni bagus. Okey, tapi sikit lagi saya nak syarah. Okey, ihsan apa yang disebutkan oleh Aiman ni tadi adalah merupakan sebahagian daripada ijtihad para alim ulama. Tetapi kalau kita sebut sebagai ihsan juga dimaksudkan juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak kita berasa gembira, sama ada farhun atau hazanun, ataupun kita berasa sedih dengan kedatangan sesuatu atau kepergian sesuatu.
Jadi kalau kita kata apakah itu ihsan, boleh kita ambil konsep yang disebutkan oleh Aiman tadi, dan kalau kita buka dalam kitab yang lain, ulama syarah ihsan ni banyak benda. Antaranya adalah dia tidak berasa terlalu gembira dengan kedatangan sesuatu. Sebagai contoh, dia dapat mesej daripada crush dia. Ya Allah, cantiknya, Masya Allah, dah lama dah kawan tu gemuk. Tak datang. Dah tu dulu. Contoh. Allah. Cek. Apa, kalau bising, apa, bahasa Kelantan? Bising? Gege. Kau gay, Datuk dia kata. Lepas tu, kebetulan kelas itu orang Johor kan. Orang Johor dia kata, apa siap, bapa siap. Tu kenapa ni? Contoh orang Johor pula. Cuma Allahumma ala Muhammad kan, rasa gembira. Tetapi ihsan ni, dia tak rasa duka cita dengan kedatangan musibah, ataupun dia tak rasa gembira dengan kedatangan sesuatu perkara yang menggembirakan dia, yang mungkin dia rasa terlalu besar hati dan perasaannya. Oleh kerana itu, jiwa orang beriman ni, dia tidak terlalu gundah gulana dan dia tidak terlalu tenang tak buat kerja. Kena faham? Jiwa orang beriman ni, dia tidak terlalu gundah gulana dan dia tidak langsung tenang tak buat kerja. Kalau Nabi SAW tenang tak buat kerja, nescaya Nabi tidak akan, Allahumma salli ala Muhammad, melakukan bisnes sehingga luar sampai ke negeri Syam. Nabi buat bisnes sampai 900 kilometer. Bermaksud 900 kilometer. Nabi SAW pergi untuk melakukan dakwah, pergi untuk melakukan perniagaan Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, sederhana ni dia bainal hazan wa farhun. Jadi antara rasa gembira dan juga rasa duka cita. Dia tenang, dia tawaddu'an. Tak ada kita jumpa orang yang asyik ingat agama, jumpa-jumpa je menangis. Kenapa? Aku ingat Allah. Abu Bakar As-Siddiq pun tidak begitu. Omar pun tidak begitu. Tetapi dengan faham Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu untuk pergi kepada Allah Taala dengan keseluruhan jiwa kita. Tamam, Aiman. Okey. Macam Ustaz tadi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Okay, mungkin berdasarkan kajian macam mana kita nak, ataupun kita nak berlaku dalam segala apa yang kita buat, kita dari segi ibadah ataupun kita buat aktiviti lain, ada rasa ihsan kita. Okey, dalam agama kita ada 3 biji mata. Kalau kita pergi kepada mana-mana pendapat para alim ulama, pasti kita akan memandang sesuatu masalah dengan 3 biji mata. 3 biji mata. Allahumma salli ala Muhammad. Suara Ustaz clear kan? Suara Raji yang tak clear kan? Cuba tulis dekat tak Ustaz tak takut nanti diorang kata suara tak clear, suara takut ni lain. Tak apa, biasalah teknikal tu tak Raja. Betul. Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cumanya Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana Allahumma salli ala Muhammad, soalan Raji tadi apa dia? Macam mana nak makan Dolgano? Dolgana. Okay, mungkin itulah ataupun cara kita untuk orang kata nak timbulkan rasa ihsan dalam diri tu. Okey, mungkin Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi macam saya sebut tadi dalam sesuatu masalah, agama memandang dengan 3 mata. Mata pertama adalah mata akidah ataupun tauhid. Yang kedua, agama memandang dengan mata syariah. Yang ketiga, mata memandang dengan pandangan tasawuf. Apa maksud Ustaz dengan 3 mata? Oh, dalgona. Already gone. Okay, so 3 benda tu tadi 3 benda tadi. Sorry Ustaz tak makan dalgona, tak reti buat. Ustaz tahu makan kurma ajwa je. Okay, 3 benda ni. Tapi kurma ajwa dengan cicah dengan spaghetti carbonara. Okay, Allah SWT Muhammad. So 3 benda ni tadi, 3 benda pertama tauhid. Sebagai contoh, dalam akidah, menceraikan isteri ketika mana isteri mengandung tak salah sama sekali. Ini saya cakap dulu hukum. Alhamdulillah. Okey, sabar dulu. So, itu mungkin fiqh, tapi daripada sudut tauhid, pertama tauhid, kita memandang isteri adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak yang ada dalam perut isteri juga adalah merupakan anak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid.
Setiap yang datang kepada kita itu adalah merupakan kurniaan daripada Allah Ta'ala, pemberian Allah. Itu tauhid tamam. Untuk masalah atas tadi, menceraikan isteri ketika mana isteri sedang mengandung. Masalah atas menceraikan isteri ketika mana isteri sedang mengandung. Bila tauhid pandang masalah ini, tauhid tak memandang untuk mengeluarkan hukum. Tetapi tauhid memandang yang pertama masalah isteri diceraikan saat mengandung, tauhid memandang atas takdir Allah. Sama ada takdir buruk ataupun takdir baik, itu masalah tauhid ia akan selesaikan. Dan apa-apa musibah sama ada khairihi atau syarihi, itu semua masalah tauhid. Tetapi bila sekah pandang pula masalah tentang menceraikan isteri saat mengandung. Sekah bila pandang isteri, sekah kata harus. Boleh tak kalau saya nak ceraikan isteri Ustaz saat saya mengandung? Okey, ni dengar dulu. Hukum dah harus. Kenapa kita kata harus hukumnya menceraikan isteri saat mengandung? Ada orang mengamuk, saya tak setuju Ustaz. Kalau nak kata saya, orang kata saya personal, saya juga tak setuju. Tetapi agama mengizinkan. Kenapa agama mengizinkan menceraikan isteri saat mengandung? Pertama sekali, Allah SWT, korang bayangkan dia dah memang nak bercerai dah. I don't like you. Why? Because you are very fatty. Okay, dia cakap macam tu dekat dia punya lelaki kan, dia kata. Aku tak suka kau ni sangat gemuk, dia kata. Dia kata kat lelaki dia. Lelaki dia pun sabar je lah. Lelaki tu dalam hati, kau ingat kau cantik sangat, dia kata kan. Kau ingat rupa kau helok, dia kata. Muka dia lah macam parit. Lelaki tu balas balik kan. Waktu bercinta kau main rapat kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi terima kasih Zikis untuk buat salinan. Bagus. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Bila mata syariah memandang isteri bolehkah dicerai ataupun tidak, syariah sebut harus. Kenapa? Kalau contoh dia dah memang nak bercerai, dia dah memang tahu, tapi tiba-tiba Islam tak bagi cerai. Bayangkan lelaki tu dah dipukul-pukul kat dalam rumah. Selagi mana tidak terlafaz cerai, Allahumma salli ala Muhammad, maka kewajipan itu di antara mereka masih tergantung. Allahumma salli ala Muhammad, masih ada ikatan. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dia pergi pukul isteri dia, ataupun daripada ketika itu ataupun isteri dia memukul suaminya, antara satu sama lain. Isteri dia ni dulu belajar silat dekat UC. Belajar silat. Jadi pukul suami dia sampai lebam biji mata dia, sampai suami dia pakai spek mata dengan earphone warna putih. Kan? Allah Ta'ala Muhammad. Allah Ta'ala Muhammad, dia dah pukul. Dan sekali, tapi suami dia tak boleh ceraikan dia. Masalah tak agak-agak dia raja? Masalah tak? Masalah. Masalah Saya tak dengar suara raja, tapi saya tengok gaya muka sebut masalah. Masalah tak raja? Kan masalah. Suara raja cucuk sikit. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. So Allahumma salli ala Muhammad. Jadi untuk masalah syariah mengharuskan ceraikanlah isteri kamu ketika saat mengandung, tetapi Allahumma salli ala Muhammad tidak jatuh talak kecuali setelah mana Allahumma salli ala Muhammad anak itu dilahirkan. Okey, itu cara syariah memandang. Tauhid kita pandang bercerai, masalah jodoh panjang ataupun pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Cakap boleh ke tak boleh diceraikan. Untuk tasawuf pula dia cakap tentang ihsan. Tasawuf ni dia mula memandang dengan kata ihsan. Okey, tasawuf pula kata Allahumma salli ala Muhammad, hadza mas'alatun kabirun. Ini adalah masalah yang besar. Menceraikan isteri ketika mana isteri itu sedang mengandung, tengah syarat. Pada ketika itu aku letakkan talak kepada engkau. Maka kita earphone Ustaz dengar ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz dengar tak? Ustaz dengar tak suara Ustaz? Earphone Ustaz ada masalah kot? Sebab tak dengar. Ustaz dengar? Yap. Okey. Suara Ustaz dengar ke tidak? Kalau dengar tolong tulis dengar. Ustaz tak dengar. Okey. Suara Ustaz dengar tak? Tolong tulis dengar. Kalau dengar cakap dengar, tak dengar cakap tak dengar. Kalau macam saya dengar. Okey. Allah SWT Muhammad. Okey pening. Allah SWT. Okey lagi ke Ustaz belum dengar? Okey. So sekarang ni korang ni, okey. Allah SWT Muhammad. Terima kasih. Suara Ustaz dengar. Okey. Jelas. Thank you. So apabila dia menceraikan isterinya. So ketika mana dia menceraikan isterinya, suara Ustaz dengar tapi tak sejelas tadi. Okey. Allah SWT Muhammad. So sekarang ni apabila dia menceraikan isterinya, waktu tu isteri sedang syarat mengandung. Isteri tengah syarat mengandung, tasawuf pula
Tasawuf pula mengatakan pada ketika itu janganlah kamu menceraikan isteri kamu pada ketika itu. Terima kasih Siti Ayunita. Maka janganlah tasawuf kata salah kalau kau nak ceraikan isteri kau yang tengah mengandung ni, kalau boleh kau tolonglah untuk pastikan bahawa dia ni hati bahagia, tidak menderita, tidak ada permasalahan dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad. Tak jelas. Jap. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, jap. Okey ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, sekejap lah. Tunggu Ustaz. Ustaz tengah cari earphone tu. Okay, suara saya jelas lah ke tak jelas juga? Main dengan suara dia dah Janji dulu lah. Tak ada rezeki janji dulu. Okey, dengar Okay. Jangan tak dengar pula. Okay, dengar Suara Ustaz. Ustaz Raja Jelas Idola. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sini nampak ni Sekejap terbalik pula dah. Sekejap. Tapi kalau macam saya dengar suara Ustaz. So sekarang ni Okey, ya, sini je lah. Okey. So sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sini Hello, dengar? Okay, clear Ustaz, clear. Okey. Tamam. Okey. So sekarang ni bila tauhid bila fiqh dia memandang pada ketika itu, fiqh pula memandang Allahumma salli ala Muhammad bahawa harus, tetapi tasawuf pula mengatakan bahawa kalau boleh janganlah kita menceraikan isteri ketika mana isteri itu tengah syarat mengandung, untuk memikirkan tentang emosi, pemikiran dan pembangunan anak-anak pada ketika itu. Jadi tiga mata ini, sebab itu kalau kita jumpa banyak ustaz, kenapa ustaz ni cakap macam ni? Kenapa ustaz ni cakap macam ni? Pertama sekali kita kena tanya ustaz tu, ustaz tengah cakap dari sudut mata apa? Mata akidah ke, mata syariah ke, ataupun mata tasawuf? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mata syariah, untuk menceraikan isteri ketika mengandung, hukumnya harus. Sebab kalau tidak ada hukum mengizinkan, kalau isteri dah dipukul, tiba-tiba hukumnya haram menceraikan isteri dia di waktu zaman darurat, ianya akan jadikan masalah. Dan dalam masalah tauhid, kita cakap tentang jodoh. Allahumma salli ala Muhammad. Kopiah Yusim Kopiah Yusim. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang wafi akhirhi, dan yang keempat adalah masalah tasawuf. Jadi ketika mana kita nak menerbitkan ihsan ni, kalau kita belajar istilah simpati dengan empati, dua benda yang berbeza tau. Simpati dengan empati. Apa benda beza tu Ustaz? Simpati ni adalah kita merasa kasihan saat memandang seseorang. Ya Allah, kasihannya ya Allah. Masalah dia punya kasihan asyik dekat awet kat Yusim je tau. Kalau dia tengok Aiman ni lapar, tak makan, dia tak kasihan pun dia kata. Saya Ustaz nak kasihan memilih juga Ustaz. Tak nak tengok muka juga dia kata. Dia kejam betul. Allah kata dia punya kasihan asyik dekat nisa je ataupun dekat mar'atun saja. Allahumma salli mir'atun. Jadi kan itu Allahumma salli ala Muhammad, bila dekat nisa dia sedih, bila dekat rijal dia lantak kau lah. Jadi ihsan ini dia lebih daripada itu. Kalau simpati rasa duka cita, tapi kalau empati dia merasa keperitan itu. Okey, faham? Simpati ni hanya dia memandang alah sedihnya. Tapi kalau empati ni tamsilnya dia memasukkan kakinya di atas kasut orang yang sedang ditimpa kepayahan dan keperitan dalam hidup. Oleh kerana itu, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu Ustaz selalu ingin jelaskan kepada semua antara kita, ketika mana kita rasa kita nak berbahagia, janganlah kita bahagia di atas air mata orang lain, dan kalau boleh biarlah kita berbahagia itu di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang bersih. Tamam. Okay. So macam Ustaz beritahu, mungkin dari segi agama tu sendiri kita tengok pada tiga mata, atau orang kata tiga sifat ilmu Ustaz lah. Ilmu akidah, ilmu syariah dan ilmu tasawuf. Kiranya kalau ada dari segi ihsan ni,
tak dapat tidak amal kita tengok dari segi mata akhlak ataupun kita panggil sebagai ilmu tasawuf lah, macam Ustaz beritahu. Ya. Dan mungkin sebab ada yang beritahu kita nak mengaji ni kita ada peringkat by peringkat lah Ustaz. Betul Ustaz? Betul-betul. So, untuk jadi dalam kita sebab ada orang kata Waluddin ni ma'rifatullah. Kiranya dalam kita nak mengenal Allah, sebenarnya soalan ni dia agak orang kata anda tak tahu sama ada sesuai atau tak. Cuma mungkinlah bagi orang awam atau bagi orang awam minimal bagi mereka untuk kenal Tuhan tu macam mana Ustaz? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ustaz asyik sebut berkenaan dengan sifat 20. Sifat 20 ni tu ilmu kalam tau. Apakah itu ilmu tauhid? Apakah itu ilmu tauhid? Saya nak bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kalian pernah dengar perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah. Korang pernah dengar perkataan Wahabi. Tuan-tuan pula. Korang pernah dengar perkataan Wasabi. Ataupun korang pernah dengar perkataan Mu'tazilah. Ataupun korang pernah dengar perkataan Jabariyah, Qadiani, Ahmadiyah. Itu bukan akidah. Ahli Sunnah wal Jamaah, Allahumma salli ala Muhammad, itu juga bukan akidah. Habis itu apa benda sebenarnya Ustaz macam ni? Dalam Islam, akidah kita hanya ada 6 dulu. Itulah 6 rukun iman. Itulah tauhid. Okey. Itulah tauhid. Tauhid itu apa dia? Tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan beriman terhadap 6 rukun iman yang kita wajib pegangi dalam hadis Ibrahiliyah. Tamam. Habis tu Ustaz, tiba-tiba ada kelompok Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidi. Ini semua adalah kaedah dalam memahami agama Allah. Nampak? Kaedah. Ustaz sebut balik qawaid. Jadi kaedah itu bukan tauhid. Okey. Jadi bila masing-masing ulama menggunakan kaedah masing-masing untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah banyak kaedah, yang salah itu adalah sudut akidah. Apabila mereka mengenal Allah dengan kaedah yang salah, jadi mereka akan mengenal Allah yang salah. Dapat Aiman? Dapat kan? Dapat. Jadi oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, untuk berguru dengan laula murabbi ma'araftu rabbi, untuk berguru untuk sampaikan satu orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berhasrat kepada guru yang mempunyai kaedah yang tepat, kaedah yang betul. Tapi kalau guru itu tidak mempunyai kaedah yang betul ataupun tepat, hanya menghukum tanpa soal sedidik, maka akhirnya akan menjadi masalah. Sebagai contoh, habis itu Ustaz, apa tahap untuk saya kenal Allah macam ni? Kalau kita tak dapat faham masalah zat dengan sifat, bukan bermaksud tauhid kita belum cukup kemas. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, apakah had dia? Had yang pertama adalah cukup untuk faham ke-6 masalah rukun iman sahaja. Okey. Ke-6 rukun iman sahaja. Itu adalah tahap untuk lepas syarat saja. Untuk lepas syarat, dia wajib untuk mengimani ke-6 rukun iman. Dia tak payah nak faham masalah zat, dia tak payah nak faham masalah sifat, dia tak payah nak faham sifat 20, tak payah nak faham Allah wujud, kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis. Dia tak perlu untuk nak faham maknawiyah ataupun ma'ani. Dia tak perlu nak faham sifat nafsiyah ataupun salbiyah. Itu adalah mata pelajaran sahaja. Untuk orang yang tengok video ni, pada mereka yang bukan daripada pengajian agama, perkara yang paling penting adalah mereka faham ke-6 rukun iman. Itulah tauhid. Tetapi mereka kena faham 6 rukun iman dengan kaedah yang betul. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bila dia nak buat untuk faham ke-6 rukun iman ni tadi, untuk iman yang pertama beriman kepada Allah, dia buat sifat 20 untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Tetapi okey, itu satu 6 rukun iman. Okey. Jadi tak dapat tidak, yang paling penting untuk kita kenal Allah, kita faham bahawa Allah itu bukan macam makhluk. Tidak apa-apa saja yang tergambar dalam otak kita. Ada soalan tadi kata Ustaz, ada orang terbayangkan Allah. Macam mana nak henti daripada terbayangkan Allah? Saya nak bagi tahu. Terbayangkan Allah akhirnya boleh bawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada orang ni, dia ni kata Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya dahaga Ustaz, saya nak minum air. Boleh? Dia pun minum air. Bismillah. Allahu Akbar. Teknik. Lepas tu dia kata Ustaz, saya dah minum air Ustaz. Lepas tu, jadi sekarang Ustaz, saya ni, saya tak belajar kat Masjid Surau. Saya hanya belajar di
di rumah-rumah di dalam hutan. Peringkat saya di dalam hutan. Belajar dalam hutan tak jadi masalah. Kenapa tak jadi masalah? Sebab Nabi juga pernah belajar di satu tempat namanya Kahfun ataupun Kahfin, iaitu gua. Nabi belajar di Gua Hira, ataupun orang Arab tak panggil Kahfun, orang Arab tak panggil Gua Hira tu Kafi, dia orang panggil Jabal je. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad dia orang panggil Jabar Nul, iaitu bukit yang memberikan cahaya pada ketika itu. Cuma pada akhir sekali bila dia nak sampai untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dia tahu Allah ini tidak sama dengan makhluk. Aku yakin bahawa Allah ni sempurna. Allah ni tak dapat aku bayangkan. Allahu Akbar. Nice teknik Aunian. Terima kasih. Dari kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Allah ni tak dapat aku bayangkan. Allahu Akbar yang disebutkan dengan kabara ataupun kibir itu adalah bukan bermaksud besarlah Allah Ta'ala kepada perkiraan makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa kepada semua makhluk. Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala tak berkuasa, walaupun makhluk tu paling besar yang Allah Ta'ala cipta. Ya, sebagai contoh matahari. Kalau ada orang kata matahari terlalu besar, tapi matahari pernah hilang fungsi saat berlakunya gerhana matahari. Saat berlakunya gerhana matahari ataupun kusfun, arif syabul. Sila kalau nak pakai teknik ustaz minum air, tolong ambil sanad dulu. Orang jangan pakai tak ambil sanad. Ambil sanad dulu. Kena dengar ustaz sebut ajas tu, korang kena jawab qabil tu. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh hati dan jiwa kita, maka kita kena faham untuk mengenal Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Ustaz, saya tahu Allah Ta'ala ni cukup sempurna. Allah tidak terikat dengan apa pun sifat kelemahan. Jadi kalau ada orang kata Allah ni zalim, orang yang sebut Allah tu zalim, dia bukannya salah daripada sudut kata-kata. Dia murtad. Kenapa Ustaz kata dia murtad? Sebab Allah memberikan statement yang jelas, innallaha la yuhibbuz zalimun. Allah tak suka berlakunya apa-apa perlaku berkaitan dengan zalim. Dia kata, kalau Allah tak zalim, kenapa Allah cipta neraka? Betul tak? Man? Dia tanya macam tu kat kita. Kalau kata Allah tak zalim, kenapa Allah cipta neraka? Penciptaan neraka bukan bermaksud zalim. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Mak kita kata, kamu jangan pagar, nanti mak cubit kamu. Adakah bermaksud Allahumma salli ala Muhammad mak zalim? Zalim itu adalah tanpa asbab, adalah tanpa prosedur. Itu disebut sebagai zalim. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah kita dah bagi arahan ataupun kita dah bagi tulis kat situ mamnu, larangan, tetapi mereka masih buat, itu bukan masalah kezaliman. Kalau kita nak kata masalah kezaliman, saman pun dah kira zalim. Sebab bila dah tulis kat situ 110, kamu jangan lebih daripada 110. Lebih saja kamu kena saman. Oh Ustaz, kalau macam tu saman pun zalim lah. Zalim ni apa dia sebenarnya? Jadi zalim ni bukan kerana ada hukuman. Kalau kita kata zalim ni ada hukuman, bermaksud apa pun hukuman tak boleh dilakukan. Aiman faham kan maksud Ustaz? Faham. Sebab faham dia sebab yang nak faham, zalim ni dia tak letak sesuatu benda pada tempat dia. Kiranya apa yang misal Ustaz bagi tahu contoh berkaitan dengan neraka, apa yang dia faham, sebab sesuatu yang kita buat ni kita akan dapat balasan dia balik. Sebab betul. Kalau lah misal kita bagi tahu kita buat jahat, semua masuk syurga, adakah itu sifat Allah, iaitu bersifat adil? Setuju. Jadi oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Quran dengan qawaid targhib dan juga tarhib. Jadi kerana betul apa yang Aiman sebut. Kerana adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil pada orang yang buat jahat dekat dunia tiba-tiba terletak ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mustahil. Mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetapi afwan. Tidaklah itu dikira Allah Subhanahu Wa Taala zalim itu. Pada Allah tidak ada tuntutan, afwan. Harus untuk Allah meletakkan kita ke dalam syurga Allah. Harus untuk Allah. Allah tiada apa-apa jaminan untuk kita. Sebagai contoh, kalau kita buat ketaatan, tiada jaminan yang kita terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allahumma salli ala Muhammad. Allah tidak terikat dengan apa-apa perintah. Tidak terikat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa perintah ataupun amal yang kita lakukan. Sebab itu kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah.
kalimah radhi tu dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan orang ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab keredaan ataupun atas sebab apa kudrah Allah atau rahmat Allah. Oleh kerana itu Allahumma shalli ala Muhammad, penentuan syurga dengan neraka ini total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin Allah Subhanahu Wa Taala boleh meletakkan ahli maksiat ke dalam syurga Allah. Sebagai contoh hadis Sahih Bukhari, seorang pelacur yang bagi minum air kepada anjing. Itu bukan cerita-cerita dongeng, itu Sahih Bukhari. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia masuk ke syurga Allah hanya dengan asbab memberikan air kepada anjing. Bukan bermaksud Allah redha dengan amalan pelacurannya, tetapi kerana Allah redha dengan amal kebaikannya. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali dia selalu minta kita kalau solawat buat 1000 kali. Itu semua kalau kita jumpa amalan-amalan yang kata 1000 kali tu, kebanyakan disandarkan kepada Imam Ghazali tu. Kenapa? Mungkin daripada 1000 kali kita berzikir, hanya 2 saja yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru 1000. Kalaulah kita hanya zikir 100, tak tahulah berapa yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham, Tom? Siapa yang faham, tolong komen fahimna. Siapa yang faham, tolong komen fahimna. Ustaz perlukan 5 fahimna. Fahimna 5 Ustaz. 5. So tunggu dong komen dulu fahimna. Baru kita pergi pada soalan seterusnya. InsyaAllah. Siapa yang faham boleh komen fahimna. Kami faham. Fahimna 1. Erdia. Terima kasih. Fahimna 2. Tak ada Fahimna. Fahimna 3. Oh, ini lagi Arab ini. Fahimna 4. Fahimna 1 5. lagi Ustaz. 1 lagi keluar weh. Tak keluar, kita orang nak pergi tajuk lain ni. Alhamdulillah keluar juga Ustaz. Okey, cantik. Sudah. Okey. Rahimnya. Bukan rahimnya, Fahimna. Kau pergi rahim buat apa? Rahim tu sepah. Aduh. Okey. Okey. Okay Ustaz, sebelum kita ke next soalan, kami nak end live ni sebab biasa IG dia sejam je limit dia Ustaz. Kiranya kita akan buat live baru. Oh ke, korang nak live lagi ke? Korang nak berapa jam ni? Dia dalam 10.45 okey Ustaz, habis. Okey, boleh. InsyaAllah boleh. Okey. Yang lain boleh join live selepas ni. Macam ni. After this, nampak bila saya dah sebut after this, pada hadha, kita hanya menjawab soalan-soalan daripada WhatsApp. Kita hanya menjawab soalan-soalan yang diorang letak pada komen. Dan soalan pada komen, dia mesti soalan yang berunsurkan masalah tasawuf ataupun tauhid ni lah yang kita bincangkan ini. So, untuk siapa yang nak tanya soalan dan yang tengah tengok ni lebih kurang 50 orang, korang tekan balik dekat SPM MUSIM ni. Kalau tak pun macam ni, Ustaz akan sambung sesi kedua ni, Man. Kau jangan buat muka bela tak? Kau boleh buat muka bela. Man, untuk session kedua kita buat dekat IG Ustaz lah. Boleh. Nanti okey, betul. Aiman masuk gunakan SPML. Aiman masuk gunakan SPML punya. Kau jangan pakai kau punya, Man. Pakai SPML punya pula okey. Boleh Ustaz. Okey, korang yang tengah tengok ni pergi kat IG Ustaz, kita orang live kat sana pula lepas ni. Okey, see ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.